Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perbincangan soalan isi tempat kosong. Kali ini kita akan membincangkan set 4 tahun 2010. Baiklah, terus kepada soalan. Menziarahi jenazah boleh memberi keinsafan bahawa kematian adalah sebahagian daripada qada Allah yang perlu diterima oleh semua makhluknya. Jadi kita tengok jenazah, lepas tu kematian, pelajar-pelajar boleh agaklah keinsafan. Tujuan kita ziarah jenazah di antaranya ialah untuk melahirkan keinsafan inilah. Okey, soalan seterusnya, seorang pelajar berusaha untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran supaya dapat mengharumkan nama negara. Sekarang ni tengok nama negara dan sedia kembali berkhidmat kepada tanah airnya. Pernyataan di atas merujuk kepada adab bernegara. Dah sebut dah di atas ni. Okey, antara langkah untuk memelihara alam daripada kerosakan ialah mengadakan untuk membersihkan kawasan persekitaran. Jadi mengadakan ni boleh agak gotong royong. Jadi soalan set 4 ni nampaknya ada soalan-soalan yang mudah macam ni. Okey. Orang Islam yang aqil baligh melanggar hukum Allah digelar asi. Okey, orang yang langgar hukum Allah buat maksiat, kan? Buat maksiat, kita panggil dia asi. Orang yang buat maksiat, orangnya dipanggil asi. Okey, soalan seterusnya, punca-punca membunuh diri. Menganggap bunuh diri menamatkan penderitaan, tidak sanggup menghadapi kegagalan hidup. Jadi orang ni anggapan orang yang bunuh diri lah, kan? P tempat kosong dalam rajah di atas ialah punca yang lain yang kita boleh tuliskan putus asa dengan rahmat Allah, sebab tu dia bunuh diri, atau tidak yakin kehidupan hari akhirat, sebab tu dia sanggup bunuh diri. Kalau dia yakin dengan kehidupan masa akhirat, adanya pembalasan syurga neraka, tentu dia tidak sanggup untuk bunuh diri. Jadi punca dia tidak yakin, sebab tu dia tergamak lah untuk bunuh diri tu. Okey, soalan 26. Masyarakat mestilah bertanggungjawab memastikan setiap perkahwinan itu sah mengikut syariat dan undang-undang keluarga Islam. Jadi kita untuk memastikan perkahwinan sah mestilah ikut syariat ataupun agama. Kalau kita buat cara yang lain tentulah tidak sah. Memberi khidmat nasihat, menyelesaikan kes, memberi maklumat perundangan. Pernyataan di atas merujuk pada mahkamah. Okey, sekarang ni nasihat, kes, menyelesaikan maklumat perundangan. Oleh kerana kita sedang belajar dalam pendidikan Islam, tentulah dia mahkamah syariah. Sebab ini je yang kita belajar dalam tajuk bahagian undang-undang tu, kan? Jadi fokus kita ialah mahkamah syariah. Kita tak belajar pun tentang masalah sivil, kan? Okey. Hukum menangguhkan pembayaran hutang dengan sengaja ialah haram. Sekarang ni tajuk bab hutang. Bayar hutang apabila ada wang, kena bayar segera, tak boleh tangguh. Sebab kita minta orang bagi, bila kita ada kita bayar lah. Kalau kita sengaja tak bayar walaupun mampu, maka dia adalah haram. Nombor 29, hikmah berhutang, membantu golongan susah, mengelak sifat malas. X adalah mengelak penindasan, membaiki taraf ekonomi orang miskin, mewujudkan silaturahim. Okey, jadi hikmah adanya konsep berhutang dalam Islam ni mengelakkan penindasan. Sebab hutang kita ambil jumlah yang sekian-sekian, kena bayar jumlah yang sama. Dia tak sama dengan konsep riba, kena bayar lebih. Jadi kalau riba ada penindasan, hutang tiada penindasan. Di situ nah. Dan mewujudkan silaturahim, sebab orang yang memberi hutang telah membantu orang yang memerlukan. Jadi adanya konsep hutang dapat mewujudkan silaturahim. Okey. Seterusnya, antara ciri keadilan dalam berpoligami meliputi hak makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan giliran bermalam. Maksudnya suami kena pulang ke rumah isteri pertama, isteri kedua dan isteri seterusnya tu dengan bilangan yang adil lah.
Jadi yang ni penting dalam bab berpoligami. Amir berkata kepada isterinya, aku pegang engkau kembali. Okay, ni dalam cerita bab rujuk. Pernyataan di atas merupakan lafaz kinayah. Jadi jawapan dia adalah rujuk. Dalam bab rujuk kita belajar dia ada dua lafaz, iaitu kinayah. Dia kata aku pegang engkau kembali, aku ambil engkau kembali, aku nak bawa kamu pulang semula ke rumah ke apa. Itu adalah kinayah. Kalau soreh pula, aku rujuk engkau. Dia sebut perkataan rujuk jadi soreh. Yang ni dia tak sebut rujuk tapi membawa maksud rujuk adalah kinayah. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok cara melakukan amar ma'ruf nahi mungkar menggunakan tangan dengan hati. Ada X di sini. Kita nak cegah kemungkaran tangan dengan hati, dan X ni adalah berdasarkan lisan ataupun perkataan ataupun nasihat. Kita nak cegah kejahatan dengan perkataan kita, larangan kita. Inilah maksud dia. Okey, strategi peperangan pada zaman Abbasiyah dikenali sebagai strategi Al-Qaradis, diwarisi dari zaman kepimpinan Khalifah Umar Al-Khattab, yang kamu hafal lah. Okey, Al-Qaradis ni dia ada pembahagian kumpulan-kumpulan tentera atau dipanggil ketumbukan tentera. Ada kumpulan tengah, kumpulan hadapan, kumpulan sayap kiri, sayap kanan dan tentera bantuan belakang. Tu strategi Al-Qaradis. Dia cipta zaman inilah Khalifah Umar Al-Khattab. Baik, seterusnya cukai yang dikenakan kepada orang bukan Islam yang mendiami negara Islam adalah jizyah. Jizyah ni orang kafir tinggal di negara Islam, taat dan patuh kepada pemerintah dan undang-undang negara Islam. Mereka dikenakan cukai jizyah, cukai kepala setiap orang kafir yang tinggal di negara Islam. Okey, soalan seterusnya, membina saliran, melebarkan sungai, terusan, buka tanah pertanian baru. Ni sektor ekonomi kerajaan dalam bidang pertanian. Sektor ekonomi ada 3. Satu, pertanian. Yang kedua, industrian ataupun pembuatan, dan ketiga ialah perdagangan. Tu sektor ekonomi. Kalau sumber ekonomi, banyaklah kan. Sumber ekonomi, zakat, al-ghanimah, al-ushur yang kita belajar. Sekarang ni pelajar-pelajar kena faham perkataan sektor ekonomi, bidang ekonomi. Kalau sumber maksudnya dalam bentuk wang lah atau harta, ni sektor ni bidang dia. Okey. Hasil karya pemikiran Ibnu Khaldun, okey, yang menjadi rujukan sejarawan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ni adalah kitab karangan Ibnu Khaldun yang sangat terkenal. Beliau dianggap sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Pemerintahan adil dan saksama. Tidak ada orang yang layak terima zakat pada zamannya. Ni adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikatakan khalifah daripada kalangan Khulafa Ar-Rashidin yang kelima kerana pemerintahannya menyerupai 4 orang khalifah zaman Khulafa Ar-Rashidin. Okey, sebenarnya Khulafa Ar-Rashidin 4 orang. Cuma yang Umar Abdul Aziz ni dikatakan kerana corak pemerintahannya menyerupai golongan sahabat-sahabat Nabi yang Khulafa Ar-Rashidin ni. Okey nah. Hukum seorang suami cerai isteri ketika hamil adalah haram. Okey. Kita hendaklah menasihati pesakit supaya tengok tabah menghadapi ujian Allah. Nasihat ni bila dia sakit kena tabah, maksudnya bersabar, tidak putus asa, redha. Ni soalan berulang, sebelum ni kita dah bincang. Okey, soalan last, aku cerai engkau dengan bayaran 5,000. Bila ada cerai, ada bayaran, ini adalah khulu' ataupun tebus talak. Perceraian yang melibatkan pembayaran adalah khulu. Baik, setakat ini dahulu perbincangan kita. Mudah-mudahan dapat bantu pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.